The Game of Dajjal. Mengapa Islam menjadi sasaran pemusnahan? Baik, bila kita mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang diinformasikan dan dilakarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam nas-nas Al-Quran, sebuah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Allah yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, serta nas-nas menerusi sabdaan-sabdaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua-dua nas tersebut telah memberi bayangan yang cukup jelas dan nyata bagi kita sebagai umat Islam untuk memerhatikan peristiwa-peristiwa dan event-event yang pernah berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad, semasa Nabi Muhammad, dan selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara rumusan daripada peristiwa dan event yang dipaparkan dalam maklumat dan informasi Al-Quran, sesungguhnya secara mudah pejuang-pejuang yang ingin menegakkan kebenaran, pejuang-pejuang yang nak menyatakan kebenaran, jumlah dia lebih kurang, jumlah dia lebih sedikit berbanding dengan pejuang-pejuang kesesatan, pejuang-pejuang kebatilan, pejuang-pejuang penyelewengan. Ini dapat disaksikan sendiri setiap kali utusan-utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul, bila mereka membuat seruan-seruan dakwah, ajakan-ajakan yang berteras kepada konsep tauhid dan keagamaan, jumlah yang besar, peratusan yang besar daripada pengikut, iaitu kaum-kaum mereka, kabilah-kabilah mereka, orang-orang yang sekampung dan sezaman dengan mereka, melakukan penolakan terhadap ajakan-ajakan dan seruan-seruan dakwah para nabi dan utusan-utusan Allah. Dan begitulah yang berlaku kepada seruan-seruan dakwah pada hari ini. Dan kita tidak perlu rasa pelik, tak perlu rasa aneh, tak perlu rasa janggal dan hairan bila mana kalau ada sealiran, segolongan yang nak meluahkan, menyatakan kebenaran kepada masyarakat, menyatakan kebenaran kepada umum, ada yang bangkit untuk mencantas mungkin, ada yang bangkit untuk menentang mungkin, ada yang bangkit untuk mengkritik dan mengkondem mungkin. Ini adalah asam garam resmi di dalam dunia dakwah. Dan inilah yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Bila secara jujur pertanyaan ini saya ajukan kepada tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berada di hadapan saya, cuba kita fikirkan sejenak, sekejap dan sedetik, mengapa hari ini satu agama yang kita anggap suci, yang kita beriman, yang kita pegang, menjadi antara sasaran yang paling dominan untuk disasarkan ke arah kemusnahan dan kehancuran. Kalau kita lihat secara jujur dalam dunia ini, ada banyak agama, bahkan mungkin kalau kita bilang satu persatu mungkin sampai berbelas-belas agama yang pernah lahir dan wujud. Tetapi kenapa selain daripada Islam, musuh-musuh ini kurang begitu berminat kepada agama-agama lain, lantas the first choice, pilihan utama yang selalu mereka lancarkan, sama ada serangan dari sudut fizik, serangan dari sudut mental, serangan dari sudut ekonomi, serangan dari sudut pendidikan, serangan dari sudut sosial, lebih terarah dan tertuju kepada agama yang sedang kita pegang, iaitu agama Islam. Kalau ambil mudah, jawapannya tidaklah begitu rumit, jawapan dia tidaklah begitu sukar. Kerana kalau kita merasakan agama kita hanya berteraskan keibadatan, kalau agama Islam ini berteraskan ritual,
Dalam agama semata-mata kita mungkin tidak mempunyai masalah dengan musuh-musuh. Dan ini juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat Nabi mendakwahkan dan menyerukan agama ini cuma dalam konsep ritual, cuma dalam konsep peribadatan, tidak secara konsep seluruh hidup yang menyeluruh, tak ada masalah bagi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nisbah paling mudah, kalau Rasulullah nak tawaf beratus-ratus kali dalam Masjidil Haram mengelilingi Kaabah dalam satu hari, tak ada masalah bagi Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Nabi nak puasa daripada pagi sampai malam tak berbuka pun, bagi saya tak ada masalah bagi Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Nabi nak semayang, nak solat beratus-ratus, mungkin lebih beribu rakaat pun tak akan jadi masalah dan problem bagi Abu Lahab dan Abu Jahal. Tetapi Islam, satu agama yang suci lagi murni, yang didakwah dan diserukan oleh Nabi Muhammad ni bukan hanya berkisar dalam satu konteks yang kita panggil ritual atau ibadah semata-mata. Tetapi konsep agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menyeluruh, mencakupi seluruh bidang kehidupan manusia, yang namanya akidah, yang namanya syariat, yang namanya ihsan. Dalam itu hubungan manusia dengan pencipta dikaitkan, hubungan manusia dengan manusia dikaitkan, hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang sekali hidup dengan kita dikaitkan, hubungan manusia dengan alam sekitar, lingkungan, pengaruh dan alam semesta juga dikaitkan. Nabi lebih memerlukan kepada konteks apa yang hari ini dipanggil kekuasaan. Jadi dengan kekuasaan tersebut barulah Islam ini dapat dibangunkan. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah sewaktu proses paling awal berada di bumi Mekah. Dan inilah yang kurang disenangi, tidak dipersetujui, tidak diredai oleh hegemoni bangsawan yang kita kata rata-rata mereka ini merajai bahagian-bahagian penting, terutama dari sudut kerajaan dan pentadbiran di bumi Mekah pada waktu tersebut. Lantas atas sebab-sebab inilah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa dilakukan menuju ke bumi Yathrib yang hari ini kita kenali sebagai bumi Madinah. Dan disitulah Nabi disokong, Nabi ini diangkat, Nabi ini dijulang sebagai pemimpin di bumi Madinah, yang mana di bumi Madinah ni adanya kekuasaan untuk Nabi menganggap bahawa Islam ini bukan sekadar teori, tetapi harus dilaksanakan dan dipraktikalkan dari sudut masyarakat. Jadi tengok di Mekah, 13 tahun Nabi berada di Mekah, bukan lagi tim dia, bukan lagi base dia ialah syariat, tetapi lebih kepada pengukuhan akidah, isbatut tauhid. Bila mari saja ke Madinah, bila mari saja ke Yathrib, maka lebihlah kepada penumpuan pelaksanaan teori-teori tadi. Ini lebih memudahkan sebenarnya. Kalau kita lihat, bila penyemaian akidah lebih awal, bila penyemaian dari sudut tauhid ini lebih awal, bila manusia benar-benar mengerti apa itu pencipta, apa itu makhluk, dan apa hubungan antara pencipta dengan makhluk, bila datangnya perintah-perintah, bila datangnya larangan-larangan, bila datangnya saranan-saranan dalam agama, bila datangnya seruan, amat begitu mudah bagi sahabat-sahabat Rasulullah ini untuk menjalankan amanah, tanggungjawab dan praktikal ritual dan keibadahan, bahkan lebih daripada itu sampai berlakunya pelaksanaan hukum-hukum Islam berteraskan piagam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sewaktu berada di bumi Madinah. Saya cuba kaitkan dengan proses pendidikan sebenarnya melalui peristiwa ni. Kalau kita lihat hari ini, kadang-kadang bila kita berdepan dengan anak-anak kita, satu benda yang kita terlupa, iaitu antara tempoh sejak anak kita dilahirkan sampai umur 6 tahun. Sebab bila dia memasuki fasa kedua 7 tahun tu,
kita digalakkan untuk mengajarkan anak-anak kita tentang ibadat solat. Tetapi bila kita terlupa dan mengabaikan pada first period itu 1 hingga 6, iaitu memperkenalkan Allah pada mereka. Jadi di sini ramai ibu bapa, terutama ibu bapa yang Muslim sendiri pun menjadi amat sukar dan mungkin atas ketidaktahuan atau ketidakperasanan atau ketidaksengajaan mungkin berlaku hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya bila anak kita dalam tempoh fatrah 6 tahun dah diperkenalkan pada Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, menjadi mudah dan tidak sukar bila kita menyuruh dia salat dan dia memahami apa perlunya dia salat keterkaitan dengan Tuhan yang kita perkenalkan pada first period tadi. Kenapa dia perlu salat dan hubungan dan keterkaitan dengan Tuhan yang kita perkenalkan tadi. Kenapa dia perlu salat, kenapa dia perlu sujud, kenapa dia perlu rukuk, tidak jadi masalah. Tetapi hari ini yang dilahirkan lebih dominan kepada dia melakukan ibadah tersebut tanpa dia sedar kadang-kadang apa perlunya dia melakukan ritual salat. Apa perlunya dia bersalat? Apa tujuan dia bersalat? Yang dia tahu ni adalah perintah dalam agama, menjadi kewajipan, dan dia tahu ini adalah arahan daripada ibu bapa dia. Pasal apa semayang? Ke ayah marah. Jarang nak dengar pasal apa semayang? Tuhan duk tengok saya, Tuhan marah kat saya kata semayang. Jarang jawapan ni keluar. Sebab kita dah didedahkan lebih awal kepada konsep yang tidak bertepatan. Bukan kata tak betul. Baik. Kembali kepada asas. Jadi hari ini samalah. Dan ini sebenarnya sudah berlaku dalam mana-mana agama. Tetapi dipisah-pisahkan konteks ini. Kita lihat agama Kristian yang ada dan wujud hari ini. Walaupun demikian, agama Kristian hari ini bagi penganut-penganut Kristian yang dominan untuk ke gereja, sekurang-kurangnya yang kita boleh trace untuk 3 tujuan. Pertama, dia pergi gereja kerana nak baptize anak-anak yang baru lahir. Kedua, kerana urusan-urusan dan soal-soal perkahwinan. Dan yang ketiga, bila berlaku kematian. Tolak pada 3 ni, jarang mereka berminat dalam upacara-upacara ataupun ritual-ritual keagamaan yang ada keterkaitan dengan institusi agama mereka yang namanya church atau gereja ni. Jadi mereka memisahkan dalam soal apa? Dalam soal pendidikan. Mereka memisahkan gereja dalam soal sosial. Mereka memisahkan gereja dalam soal pemerintahan dan kenegaraan. Dan hari ini Islam juga akan diserang dari sudut tersebut dan akan dilakukan modus operandi yang sama. Seolah-olah hanya bab ibadat, hanya bab ritual, Islam ni dia jadi eksklusif. Tetapi selain daripada itu, kita hanya jadi inklusif semata-mata. Tidak dititik beratkan, tidak ditekankan dan tidak diberi push pada dia. Jadi akibatnya hari ini secara jujur kita boleh sebut antara dia kenyataan, realiti atau tak mungkin akan berlaku bila ada suara-suara yang menyatakan dan nak mengangkat hukum-hukum, syariat-syariat dan perundangan dalam Islam. Kita boleh tengok kesan-kesan yang wujud adanya pandangan positif dari orang Islam. Kesan-kesan yang wujud adanya pandangan negatif dari orang Islam sendiri. Kita bukan bersembang berbicara dari sudut non-Muslim tentang syariat, hukum dan perundangan ini. Kita berbincang tentang orang-orang yang sama akidah dengan kita. Bila kita nak wujudkan saja, bila kita nak julang, bila kita nak angkat, kita ketepikan sentimen politik, kita ketepikan sentimen ideologi, kita ketepikan sentimen yang lain secara jujur. Bila kita nak angkat perundangan dan syariat, jiwa kita berada di mana, arah kita berada di mana ke arah konteks tersebut. Termasuk dalam golongan-golongan yang positif, bersetuju untuk memperjuangkan dia, atau tergolong dalam golongan-golongan negatif yang tak mau melihat dia dijulang. Sebagai salah satu akar-akar umbi daripada syariat, hukum dan perundangan Islam. Baik, kembali kepada konteks ni, kita tengok game Dajjal. Saya nak cakap panjang pun sebab masa 2 jam untuk tajuk ni. Tapi walaupun demikian, kita akan cuba cut nak bagi faham. Sekarang bila sebut tentang game of Dajjal, permainan-permainan Dajjal,
Jadi hari ini bila sebut tentang Dajjal, sebenarnya dalam golongan Islam sendiri melahirkan 3 aliran, 3 kumpulan dan 3 golongan. Golongan yang pertama yang menganggap isu Dajjal, persoalan Dajjal ini merujuk kepada sosok peribadi, merujuk kepada personaliti seseorang. Maksudnya aliran ini berkeyakinan bahawa Dajjal tu adalah tergolong sebagai salah seorang manusia daripada anak-anak Bani Adam. Yang mana ada yang mengatakan lebih jauh melalui periwayatan-periwayatan ada lebih kepada bangsa Yahudi. Yang mana dia ini dikurniakan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan dan keluarbiasaan-keluarbiasaan. Antaranya diberikan umur yang panjang dengan istilah ajal yang tertangguh. Juga diberikan kehebatan menerusi nas-nas hadis, mampu mencipta awan, mampu mencipta hujan, mampu mengawal cuaca, mampu mendatangkan syurga dan neraka, perumpamaan sungai ataupun air dengan api yang berada di tangannya. Bahkan banyak lagi nas-nas yang menceritakan tentang keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban dalam bentuk penularan fitnah-fitnah yang akan disebarkan dan diseru kepada pengikut-pengikutnya di akhir zaman. Itu konteks yang pertama, secara mudah susuk tubuh manusia. Tapi dalam keadaan tersebut lahir kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua lebih dominan. Mereka cuba menolak pandangan dan pendapat yang pertama bahawa Dajjal yang bakal datang ni bukan dalam bentuk personality, bukan sebagai manusia biasa, tetapi dia lebih kepada simbol kerosakan. Dia lebih kepada perlambangan kerosakan. Simbol dan perlambangan kerosakan ini akan datang melalui fahaman-fahaman, akan datang melalui ideologi-ideologi, dan akan datang melalui sistem-sistem. Yang mana kefahaman-kefahaman ini, ideologi ini dan sistem ini akan lebih mengarah kepada tujuan-tujuan utama Dajjal untuk menyesatkan umat manusia di akhir zaman. Dan kita kena tahu, bila Dajjal ini zahir dan muncul, sebenarnya kita sudah ada musuh sedia kala, musuh yang azali dan abadi. Dengan bahasa mudah, kita ada musuh yang nampak tengok, kita ada musuh yang tak nampak tengok. Musuh yang tak nampak tengok, yang abadi, hak duk berkonfrontasi sejak zaman dulu dengan manusia dan makhluk pertama kejadian Allah, iaitu iblis. Hak ni kita tak nampak. Jin-jin, setan-setan, iblis-iblis ni yang kita tak nampak. Yang nampak ni Dajjal dalam bentuk manusia. Yang jadi Dajjal hari ni tak nampak mungkin sebab dia menyembunyikan diri dia. Dia menyembunyikan identiti dia. Walhal dia hidup dalam lingkungan kita. Dia hidup bersama kita, tapi disebabkan penyamaran identiti tersebut kita tak boleh nak kenal. Siapa Dajjal yang akan dizahirkan Allah secara sebenar di akhir zaman mengikut ketentuan, ketetapan dan takdir yang menanti dia untuk memuncul dan menzahirkan diri dia di akhir zaman kelak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang mengambil dua-dua manhaj dan metod tadi. Hak yang ketiga ni, dia kata personality pun betul dan dia kata sistem pun betul. Kenapa dia merangkum kedua-duanya? Kerana dia menganggap bahawa antara Dajjal dengan fitnah Dajjal itu dua hal yang berbeza. Yang tu kita kena faham. Jadi bagi dia Dajjal itu lebih mendominasi pendapat pertama dan fitnah Dajjal itu lebih mendominasi kepada pendapat yang kedua. Jadi kita hari ini duk menghadapi hak metod yang kedua, iaitu fitnah Dajjal. Hak zahir Dajjal, hakikat Dajjal yang sebenar belum lagi muncul. Kita hari ini duk berperang, duk berhadapan dengan fitnah-fitnah dia saja. Jadi fitnah-fitnah ini dilakukan oleh sekutu-sekutu dia, tentera-tentera dia, tali barut dia, pejuang-pejuang dan penyokong dia. Kadang-kadang di sinilah timbulnya asas-asas pergerakan dia, keluarlah perlambangan-perlambangan, simbol-simbol, logo-logo, gambar-gambar dan sebagainya. Dan bagi yang meneliti, istilah saya kalau orang Kelantan yang sentiasa berkubang. Berkubang ni sesuai dengan kerbau.
Maksudnya kerbau hari-hari dia pergi keluar ke, dia pergi makan ke, dia pergi mana, dia akan balik berkubang juga. Jadi orang yang sentiasa berkubang dengan benda ni, mungkin atas dasar pengalaman dan pengamatan, dia akan cepat nampak. Sebab tu dalam banyak-banyak kes, ramai orang tanya, pasal apa bila kita tengok filem ataupun kita dengar lagu, pasal apa ustaz boleh kaitkan benda ni dengan benda ni, benda ni. Kita bukan nak kait sangat. Tapi sebab pengalaman kita berkubang dan pengamatan kita terhadap benda ni, kita nampak lirik-lirik lagu, jalan-jalan cerita yang dipaparkan melalui filem-filem tu lebih mengarah kepada kajian-kajian dan bidang ni. Jadi kita cepat nampak, sama macam seorang yang mengamalkan perubatan Islam. Ada seorang Tok Bomoh perubatan Islam, ada seorang orang biasa. Tok Bomoh ni dia nampak macam dah tak kena dah. Mungkin dia nampak jin ke, mungkin dia nampak kawan ni sakit, mungkin kawan nampak dia ni tak segak. Tapi orang biasa, apa pandangan pada orang lain? Tak ada apalah. Sebab apa? Sebab tu bidang dia. Antara betul dengan salah tu perkara kedua. Tapi dia dapat rasa, dia dapat hidu tentang hal-hal tersebut mengikut kepakaran dan bidang masing-masing. Walaupun begitu, kita ilmu ni ada had. Kita tak boleh nak capai dan langkau semua benda. Okey, nampak dah 3 aliran paling awal. Dan bila 3 ni muncul, dia akan muncul 3 lagi hak lain. Hak ni lebih berteras kepada pemahaman dan manhaj yang dibawa. Pertama, ada kumpulan-kumpulan yang menganggap isu Dajjal, yang menganggap isu fitnah Dajjal ini adalah benda ringan. Ini kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai takhfif. Meringan-ringankan isu Dajjal dan fitnah-fitnah dia. Maksud meringan-ringankan di sini, tak perlulah ustaz kita nak bersibuk-sibuk sangat pasal Dajjal. Tak perlulah kita nak bersungguh-sungguh sangat nak kaji pasal Dajjal dan fitnah-fitnah dia. Kadang-kadang terlampau bersungguh kita kaji bab Dajjal ni menyebabkan umat Islam ni jadi jadi non-aktif, jadi pesimis. Nak buat kerja tu bimbang Dajjal keluar, nak buat benda ni bimbang fitnah Dajjal, nak buat benda ni takut kerja Dajjal, nak buat benda ni, jadi menyebabkan orang Islam ni jadi tak aktif. Duk ditakut-takutkan dengan isu Dajjal, duk diwar-warkan dengan isu Dajjal, kita jadi pesimis. Kita nak orang Islam ni berbudaya aktif, sentiasa maju, sentiasa pantas, sentiasa ke depan. Jadi kurang-kurangkan isu tentang Dajjal. Ada yang lebih jauh menganggap isu Dajjal ni adalah isu dongengan orang Islam sendiri. Ada yang anggap Dajjal ni khurafat, dongeng, benda yang diada-adakan, direka-reka dalam agama. Sebenarnya Dajjal ni tak wujud. Kalau kita tengok dalam Quran, tak ada satu kalimah, tak ada satu perkataan pun yang Allah cerita pasal Dajjal. Walaupun demikian, otentik sumber dalam agama kita, kita masih ada sabdaan hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Nabi memang tidak dikecualikan daripada sabdaan baginda bercerita tentang asyratus sa'ah. Hari-hari kebangkitan, hari-hari akhirat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Dan bila membicarakan tentang tanda kiamat besar, salah satunya ialah kemunculan Dajjal. Ini jelas dan nyata yang kita tak boleh nafikan kemunculan Dajjal dan fitnah dia di akhir zaman dalam konteks agama. Jadi kadang-kadang yang keluar macam ni, contoh mungkin kita pernah dengar, mungkin kita tak pernah dengar, daripada golongan-golongan etis, daripada golongan-golongan murtadin. Bila kita membicarakan tentang epik, tentang legenda, tentang hal-hal kuno, tentang kuda Pegasus contoh, dalam Rom, dalam Yunani, tentang rusa terbang Santa Claus, dalam hal-hal yang keterkaitan dengan orang Kristian. Dan kita juga ada benda yang hampir sama yang disebut sebagai buraq kan, dalam konteks peristiwa Isra' Mi'raj Nabi. Sampai ada orang Islam sama macam kita menganggap ini adalah hal-hal khurafat, dongeng yang diadakan dalam agama. Jadi dia mempersoalkan balik, apa beza Pegasus Yunani or Rom, apa beza rusa terbang Santa Claus, dan apa beza buraq Nabi Muhammad. Tak ada beza pun. Cerita ni untuk membodoh-bodohkan penganut agama masing-masing saja. Sedangkan Nabi Muhammad naik seorang, dia pun tak bawa saksi untuk membenarkan peristiwa-peristiwa yang dia lihat.
kononnya dia pergi ke syurga, tengok macam-macam, kononnya dia melihat neraka, tengok macam-macam. Siapa dia punya witness, siapa dia punya saksi, dia boleh bercerita. Persaksian dia pun selepas dia turun, ada yang menolak, ada yang kembali murtad, ada yang sokong dia, terutama Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Bagaimana kita nak menghadapi dan menanggapi persoalan dan serangan-serangan sedemikian yang datang dalam agama? Kalau nak orang Islam membenarkan tentang Buraq Muhammad, kenapa dinafikan tentang Pegasus dan Santa Claus dalam agama lain? Walhal cerita lebih kurang saja. Nak jadi nampak legenda, nak jadi nampak mitos, nak jadi nampak epik, nak jadi nampak kuno. Baik, itu antaranya. Kita kembali. Yang kedua, kita sebut sebagai kumpulan yang dianggap sebagai terlampau paranoid dan taksub. Ni disebut taskil, terlampau memberatkan. Dia ni seolah-olah nak kaji Dajjal 24 jam, Dajjal. Fitnah Dajjal tak berhenti. Dia asalnya sebelum ni tak tahu tentang Dajjal, tak tahu tentang fitnah Dajjal. Bila dia berminat, bila dia nak ambil tahu, dia sampai jadi tahap paranoid. Bersungguh-sungguhnya dia sampai segala hal nak dikaitkan dengan Dajjal. Dan hari ini juga kita menerima antara kritikan, tuduhan dan tomahan yang sama. Ustaz ni tak berhenti kaji. Kaji pun kajilah, kita ada benda lain. Orang boleh tengok kehidupan kita. Kita ada ruang untuk diri sendiri. Kita ada ruang untuk ibadah. Kita ada ruang untuk murid-murid di sekolah. Kita ada ruang bersembang, bersantai dengan kawan-kawan. Kita ada ruang bersosial dengan masyarakat. 24 jam ke tu? Banyak lagi ruang yang kita buka untuk hal-hal lain. Kita kaji pun mungkin sejam, 2 jam sehari. Itu bukan hal-hal hari kita nak fikir pasal Dajjal. Ni hak tuduh paranoid ni sampai jumpa hal-hal logo-logo lambang 3 segi ni terus dikaitkan dengan Dajjal. Sampai makcik nasi lemak pun pening. Baru nak beli nasi lemak bungkus 3 segi. Ni ada. Makcik ada ahli kumpulan Freemason ke? Kuih lopeh 3 segi pun bermasalah, samosa 3 segi pun bermasalah. Kedai kopi hak pasang apa ni? Penutup kain ni hak lambang macam papan dam hitam putih pun lantai Freemason. Pak cik tuan kedai Freemason pun dia tak kenal. Ada terkait. Ini karut. Dah dia nak kaji. Jangan sampai terlebih, jangan sampai paranoid, jangan sampai melampau. Sampai semua benda kita nak kaitkan tu. Tidak sampai tahap tu. Tapi yang kita nak, kita masuk dalam golongan antara pertengahan, mutawassit. Tidak terlalu kita meringan-ringankan isu Dajjal dan tidak terlalu kita memberat-beratkan sampai paranoid dan melampau tentang isu Dajjal. Kalau kita nak meringan-ringankan, seolah-olah kita sekarang berada dalam comfort zone. Kita berasa selesa, tak ada gangguan. Apa ini isu Dajjal, fitnah Dajjal? Aku boleh keluar rumah, pi kerja, pi ambil anak, pi hantar anak, pi ambil isteri, pi hantar isteri, isteri aku boleh kerja, aku boleh keluar makan, semua selesa, tak ada gangguan. Mungkin kita beranggapan kita berada dalam comfort zone. Tetapi sebenarnya percikan-percikan virus, percikan-percikan serangan dari sudut mental, dari sudut mind control dan sebagainya sedang giat berjalan. Tanpa kita sedari. Sebab kita rasa kita duduk dalam comfort zone, sebab kita tak mahu ambil tahu. Dan kita nak the life must go on. Hidup ni mesti diteruskan. Fikir pun jadi lagu tu, tak fikir pun jadi lagu tu. Jadi yang penting aku boleh hidup tiap bulan 20 hingga 25 bulan, tengok perut 6,000 masuk dalam akaun. Tak ada orang kacau. Okey. Sekarang ni fikirkan, antara fitnah-fitnah Dajjal yang selalu kita duk sebut, dan orang pun duk kondem, ustaz berhentilah bersembang pasal Dajjal dalam masjid. Siapa nak buat kerja ni? Kalau benda tu tak berguna, kalau benda tu tak ada faedah. Sebab kita fikir, dalam satu hadis Nabi menyebut, tidak ada seorang Nabi pun yang tidak pernah memperingatkan kaum masing-masing tentang Dajjal. Bukan Nabi Muhammad dengan umat dia saja cerita pasal Dajjal. Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni tak pernah berhenti peringatkan kaum masing-masing tentang fitnah Dajjal, nak bagi tahu betapa besar dan dahsyatnya fitnah dia.
Kita cerita hari ni, kita sembang hari ni bukan nak umat Islam ditakut-takutkan dengan Dajjal. Who is it? Dia salah satu makhluk Allah. Yang perlu kita takut ialah Allah. Cuma yang Nabi pesan sangat tu, takut kamu terkena dengan fitnah dia. Kalau waktu Dajjal keluar, aku ada bersama kamu, aku yang akan jadi benteng, aku yang akan protect kamu. Tapi sebab aku duk pesan hadis lagu ni, sebab dia akan keluar, selepas aku tak ada. Siapa yang akan jaga kamu, siapa yang akan protect kamu? Jadi dia dah tinggalkan ramalan-ramalan, dia dah tinggalkan perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan Dajjal menerusi hadis-hadis sabdaan dia. Jadi sebenarnya antara fitnah Dajjal ni, kalau kita kaji sungguh, dia lebih banyak akan mengikis akidah kita. Etisme boleh mengikis akidah, materialisme boleh mengikis akidah, Zionisme boleh mengikis akidah. Adakah kita berasa hilangnya akidah itu lebih berbaloi daripada hilang benda yang lain? Hari ini setakat diri saya seorang difitnah, tak ada masalah. Keluarga saya difitnah, tak ada masalah. Isteri dan anak-anak saya difitnah, tak ada masalah. Kalau orang kampung saya difitnah, mungkin masih berbaloi untuk kita tahan. Tapi siapa yang sanggup tahan kalau hari-hari Allah kena fitnah? Siapa yang sanggup tahan kalau hari-hari Nabi kena caci dan maki? Siapa yang sanggup tahan kalau hari-hari agama kita diperkotak-katikkan oleh mereka? Ini tanya iman masing-masing pada dada kita. Bila hal-hal ni mereka buat, apa sentimen, apa perasaan yang kita ada, terutama bila Allah, bila Nabi Muhammad, bila agama diperlakukan sedemikian. Tentang hal kita tak ada masalah, sebab kita sedar sebagai manusia kita ada lebih dan kurang. Dan mungkin orang yang kritik kita melihat kekurangan tadi, orang yang kritik isteri, anak, keluarga dan apa, melihat kekurangan yang ada. Walaupun tu sifat manusia berbanding dengan Allah. Manusia ni kalau 99 kali kita buat baik, sekali kita buat jahat, dia ingat mana? Dia ingat sekali tu lah. Hilang terus 99 kebaikan kita bila sekali kita buat jahat. Tapi tengok apa yang Allah buat pada kita. 99 kali kita buat jahat, sekali kita bertaubat, 99 dia rilis terus. Itu Allah. 99 kali kita buat jahat, sekali kita bertaubat, tak ada dah 99, satu tu hak dia pegang. Tapi manusia sebaliknya, hak satu tu lah dia duk pandang. Oh, aku ingat ke baik, aku ingat ke bagus, aku ingat kalian, rupanya hak tu dia duk canang, hak tu dia duk angkat. Tak payah percayalah, tak payah nilah, tak payah nilah. Hak baik kita langsung tak ada dah. Itu nak mengajar kita apa? Jangan sekali-kali buat jahat lah. Bila buat jahat, orang ambil hal sangat. Betul dah pepatah Melayu kata apa? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya situ, buat jahat kena banyak kali. Dia kata jangan sekali buat jahat. Sepatutnya dia ada benda yang dia hidden di situ. Buat jahat jangan sekali-kali, tapi dia buang kali yang kedua tu. Jadi kalau jangan sekali tu budak dengar, oh maksudnya kena buat jahat banyak kali, jangan buat sekali. Sekali pun jangan buat jahat, tu lah poin dia. Okey. Maksudnya kita duduk yang pertengahan. Maksudnya jangan terlalu meringan-ringankan. Ni babitkan akidah, dan jangan terlalu memberatkan kita. Jangan terlalu memberatkan, jangan fikir sangat pun. Tak boleh nak tinggal langsung, jangan terlampau paranoid. Kenapa orang sebut paranoid? Kalau nak kira hubung kait, contoh saya ambil. Kalau zaman dulu, waktu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh dulu, waktu Allah wahyukan kepada dia bakal berlaku banjir yang besar. Lalu Allah merintahkan dia bina apa? Bina bahtera. Standard orang bina bahtera ni kat mana? Tepi laut, dalam laut. Dia pergi bina atas darat. Lepas tu dia cerita pula kat orang, banjir besar akan datang tu sebab aku bina ni. Memang kalau nak istilah tu hari ni, boleh pengikut-pengikut Nabi Nuh kata Nabi Nuh ni paranoid ya? Percaya sangat banjir besar nak mari, sampai buat lagu ni, sampai sedia lagu ni, sampai protect lagu ni, sampai cadang lagu ni, sampai ni lagu ni. Seolah-olah Nabi Nuh ni mengada-ngada. Bila mari sungguh, apa jadi? Hanyut habis lah. Bila mari sungguh, lemah habis. Bila mari sungguh, tenggelam habis. Bila mari sungguh, habis punah segala keturunan.
Itulah perenok-perenok dia. Maksudnya biar kita berada dalam pelampauan dan perenok yang nyata dan jelas mengikut nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Baik, kita pergi satu lagi. Bila dah dapat 3 yang pertama, kita dapat 3 yang kedua. Hari ini kita nak duduk di mana? Nak duduk hak pertama tadi yang hanya Dajjal ni sebagai susuk, nak tunggu hak tu. Kalau ambil hak pertama nak tunggu hak Dajjal, seolah-olah fitnah dia tak wujud lah. Tak ada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal akan muncul bila dia keluar. Yang kedua, orang tu tak ada. Sistem saja yang ada, ideologi saja, faham saja. Yang ketiga lah yang terbaik. Maksudnya antara Dajjal dengan fitnah dia, 2 hal yang berbeza. Dan hari ini apa saja yang menyelisihi dan menyimpang kebenaran, bolehlah kalau kita nak panggil fitnah Dajjal. Apa-apa saja yang Quran kata, dia lawan. Apa saja yang sunnah kata, dia lawan. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan. Sekarang kita masuk hak paling berat. Bila kita sebut antara sebelum Dajjal keluar, Dajjal tak keluar lagi. Bukan tak keluar sebenarnya, dia dah ada, belum menzahirkan. Tu je bahasa yang mudah, bahasa paling tepat. Dia dah ada, dia dah wujud, dia dah muncul, tapi belum menzahirkan. Bila dia zahir, inilah fitnah paling besar. Sebab pertama sekali dia akan klaim dia apa? Mula-mula Nabi dulu. Dia akan menyamak jadi Nabi. The false Messiah. Nabi mana yang dia nak menyamar? Nabi Isa. Nabi Isa itulah ada truly Messiah. Jadi sebelum Nabi Isa tu turun, dia akan menyamar jadi penyelamat yang palsu, the false Messiah. Jadi bagi setiap penyelamat yang dia nak dakwa dan claim dia adalah the truly Messiah, dia perlu ada kehebatan, dia perlu ada keluarbiasaan, dia perlu ada mukjizat, sama seperti orang yang dia nak dakwa. Otomatik kalau dia nak menyamar jadi Nabi Isa, dia perlu ada kelebihan dan mukjizat sama seperti Nabi Isa. Antara yang paling besar mukjizat Nabi Isa ialah boleh menghidupkan orang yang mati. Sayalah apa dia? Penyelamat yang ditunggu-tunggu. Cuba Ustaz hidup orang mati, tak boleh. Siapa nak percaya? Cuba menyembuhkan penyakit orang buta, tak boleh. Siapa nak percaya? Cuba menyembuhkan penyakit sopak, tak boleh. Siapa nak percaya? Nak bagi orang percaya, kita kena tunjuk bukti. Kita kena tunjuk hujah, kita boleh buat sama apa yang kita dakwa. Walaupun kita tu nak menipu. Memang kita nak berbohong, memang kita nak menipu. Tapi berbohong dan menipu kita perlu hujah dan pembuktian sama dengan orang yang kita nak jadi. Okey. Seterusnya, kita tengok apakah fitnah-fitnah yang bakal dikeluarkan oleh Dajjal. Hari ini boleh saya ambil walaupun banyak, tapi kita ambil yang paling asas dan dasar 3. Etisme, materialisme dan Zionisme.